Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Hari ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1, bab 6, peningkatan tamadun Rom. Okey, kita pergi kepada tajuk tamadun Rom, fokus kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, pelajar dapat menyatakan contoh seni bina dalam tamadun Rom. Kedua, pelajar dapat menerangkan ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Untuk aspek pengenalan, kita kenal pasti lokasi tamadun Rom. Tamadun Rom lokasinya di lembah Latium berhampiran dengan Sungai Tiber. Kedua, terbahagi kepada 3 zaman, iaitu Beraja, Republik dan Zaman Empayar. Seterusnya, tamadun Rom mengalami satu zaman kegemilangan yang dikenali sebagai era Pax Romana, iaitu 200 tahun keamanan pada 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Kegemilangan tamadun Rom ianya berkembang hingga ke Asia, Afrika dan Eropah. Sehinggalah masyarakat tamadun Rom terbahagi kepada 3 kelompok, iaitu Patrician, golongan atasan, Plebeian, golongan petani, artisan dan peniaga, dan yang terakhir ialah golongan hamba. Seterusnya, kita akan lihat peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Kehebatan tamadun Rom ialah kepakarannya dalam bidang seni bina. Persoalannya ialah, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada kejayaan tamadun Rom dalam bidang seni bina? Terdiri daripada 7 faktor utama, iaitu tamadun Rom mempunyai kepakaran dari segi penggunaan simen dan aspek ketahanan simen yang telah dihasilkan dan mempunyai nilai estetika. Kedua, faktor pendidikan, di mana tamadun Rom telah melahirkan sistem pendidikan yang praktikal untuk membina bangunan. Ketiga, dasar pemerintahan. Seni bina di tamadun Rom disokong oleh Marcus Vicinius Agrippa sehingga membawa kepada kemasyhuran seni binanya. Keempat, terdapat bantuan daripada kerajaan dari segi keuangan. Kelima, teknologi hasil gabungan zaman tamadun Yunani dan Rom. Keenam, sumber alam. Tamadun Rom mempunyai bahan-bahan untuk menghasilkan simen daripada campuran air kapur dan abu gunung berapi yang dikenali sebagai pozzolana. Dan yang ketujuh, tamadun Rom mempunyai golongan hamba yang membantu dari segi pembinaan bangunan. Seterusnya, kita lihat contoh-contoh
hasil seni bina tamadun Rom. Contoh yang pertama ialah Colosseum. Persoalannya ialah, apakah ciri-ciri Colosseum yang telah dibina oleh tamadun Rom? Merujuk kepada gambar tersebut, Colosseum telah dibina oleh Raja Vespasian. Merupakan tempat mengadakan persembahan dan pertandingan yang bersaiz besar seperti acara gladiator. Ketinggiannya 50 meter panjang, lebarnya 156 meter dan luasnya 2.5 hektar. Berjaya memuatkan 50,000 orang melalui 80 pintu masuk dan tempat duduknya bertingkat-tingkat. Seterusnya, seni bina yang kedua ialah amphitheater. Kita lihat gambar berkaitan dengan amphitheater. Apakah kegunaan amphitheater? Amphitheater merupakan Colosseum mini atau gelanggang terbuka. Gunanya sebagai tempat untuk persembahan seni dan bertujuan untuk pertunjukan dan juga acara gladiator. Bentuknya adalah berbentuk lingkaran. Sebanyak 230 buah amphitheater telah dibina. Dan amphitheater yang terkenal ialah Amphitheater Île d'Yquem di Tunisia yang memuatkan 16,000 orang dan di Arles, Perancis memuatkan 20,000 orang. Yang ketiga ialah seni bina Pantheon. Inilah gambar Pantheon. Apakah ciri-ciri Pantheon? Pantheon beratap berbentuk kubah dengan diameter 43 meter. Dinding daripada batu bata yang dilepa dengan simen. Terdapat ruang terbuka dikenali sebagai oculus untuk ruang cahaya. Sebenarnya, Pantheon dibina oleh Marcus Vicens Agrippa dan merupakan tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Manakala monumen seterusnya ialah aqueduct. Inilah gambaran berkaitan dengan aqueduct. Persoalannya, apa gunanya aqueduct? Aqueduct merupakan sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik. Tempatnya adalah untuk membekalkan air ke rumah kediaman, tempat mandi awam dan binaan utama di Rom. Ianya telah dibina oleh Marcus Agrippa, seorang jurutera Rom. Contohnya Aqua Virgo. Walau bagaimanapun, aqueduct yang termasyhur ialah Pont du Gard di Perancis. Seterusnya, pembinaannya ialah Jalan Raya Rom. Jalan Raya Rom telah dibina. Persoalannya, kenapa Jalan Raya Rom dibina pada masa tersebut? Kegunaan Jalan Raya Rom dibina adalah untuk menghubungkan bandar-bandar utama, memudahkan pergerakan tentera dan sistem pengangkutan. Ianya dibina secara berlapis-lapis untuk kegunaan tentera daripada batu besar, batu kecil dan batu kerikil. Luasnya ialah 4 kaki tebal dan 20 kaki lebar.
Kelebihan pada jalan raya Rom terdapat batu tanda di tepi jalan dan dibinanya longkang bagi mengalirkan air, mengelakkan air bertakung di atas jalan raya. Seterusnya, kita lihat pula tembok pertahanan. Tembok pertahanan telah dibina dalam tamadun Rom. Persoalannya, siapakah yang membina tembok Hadrian? Tembok Hadrian ataupun tembok pertahanan Rom telah dibina oleh Maharaja Hadrian pada 122 Masihi. Tujuannya ialah untuk melindungi daripada musuh. Diperbuat menggunakan batu yang disusun memanjang dan ketinggiannya 5 meter. Terdapat kubu kecil dikenali sebagai Milechestel dalam jarak 1.6 km dari satu tempat ke tempat yang lain. Ianya menempatkan tentera untuk mengawal. Panjangnya 117 km dan tingginya 5 meter. Seni bina yang terakhir dikenali sebagai tempat mandi awam. Persoalannya, apakah kemudahan yang ada di tempat mandi awam? Inilah gambaran yang menunjukkan tempat mandi awam bagi tamadun Rom. Kemudahan di tempat mandi awam terdiri daripada tandas, ruang mandi, ruang mengurut, perpustakaan, bilik berehat dan tempat bersenam. Untuk makluman semua, tempat mandi awam dibina atas dasar kepercayaan. Mandi itu penting sebagai tanda kebersihan, kesihatan dan lambang kehidupan bertamadun. Tempat mandi awamnya terdiri daripada ruang mandi air panas, air sejuk, air suam dan berwak. Ianya dibina oleh Maharaja Karakala dan mampu memuatkan 1,500 orang pada satu masa. Itulah antara beberapa contoh tempat mandi awam, tempat seni bina hasil daripada tamadun Rom. Sebagai rumusannya, peningkatan dalam seni bina menunjukkan kemampuan dan kebolehan orang Rom menghasilkan binaan yang menonjolkan kebijaksanaan mereka. Binaan-binaan ini juga menunjukkan kebesaran dan keagungan tamadun Rom. Sehingga hari ini, kecemerlangan tamadun Rom boleh diterus dinikmati dan kekal menjadi warisan dunia. Kita perlulah mengetahui ketinggian tamadun agar menjadi inspirasi kepada peningkatan penciptaan dan kemajuan di negara kita. Sebelum mengakhiri video ini, cikgu menyediakan soalan penilaian kepada pelajar. Dan pelajar diminta untuk menjawab soalan penilaian tersebut untuk menilai kefahaman pelajar tentang tajuk peningkatan tamadun Rom. Sebelum cikgu berundur, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang menonton channel sejarah Cikgu Ida. Sebagai tanda sokongan, cikgu mengharapkan pelajar menekan butang subscribe, like
dan komen channel Sejarah Cikgu Ida. Dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.